Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama Cikgu Najwa, pada kali ini kita belajar fizik tingkatan 4 KSSM bagi bab yang ke-6 cahaya dan optik. Okey, kita lihat subtopik 6.1 pembiasan cahaya. Ya, subtopik 6.1 bagi pembiasan cahaya. Okey, standard pembelajaran yang perlu dikuasai dalam subtopik kali ini adalah yang pertama, murid boleh memerihalkan fenomena pembiasan cahaya. Seterusnya, murid boleh menerangkan indeks biasan N. Yang ketiga, murid boleh mengkonsepsikan hukum Snell. Seterusnya, murid boleh mengeksperimen untuk menentukan indeks biasan N bagi blok kaca atau perspeks. Okey, selanjutnya yang kelima, murid boleh menerangkan dalam nyata dan dalam ketara. Okey, seterusnya murid juga boleh mengeksperimen untuk menentukan indeks biasan menggunakan dalam nyata dan dalam ketara. Dan yang ketujuh ataupun yang terakhir, murid boleh menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembiasan cahaya. Okey, kita mulakan dengan menonton satu video TikTok yang Cikgu bina. Jom kita tonton sama-sama. Bolehkah kita membengkokkan sebatang pensel? Bolehkah kita membengkokkan sebatang pensel tanpa mematahkannya? Letakkan pensel di dalam gelas dan sendingkan pensel ke tepi. Lihat ke dalam air dari tepi. Pensel ini kelihatan bengkok. Keluarkan pensel dari air. Tiada apa yang berlaku. Perkara ini berlaku kerana fenomena pembiasan cahaya. Okey, apa dia pembiasan cahaya? Okey, daripada video TikTok yang kita tonton tadi, pensel kelihatan membengkok apabila berada dalam satu medium yang lusinar seperti medium air. Jadi kita dapat takrifkan pembiasan cahaya ialah satu fenomena pembengkokan cahaya apabila cahaya merambat dari satu medium optik ke medium optik yang lain. Okey, contohnya sinar cahaya bergerak dari medium udara ke medium blok kaca. Okey, satu sinar tuju ini dari dalam medium udara menuju ke blok kaca. Apabila masuk ke blok kaca, ianya akan membengkok sebagai sinar biasan dengan sudut I dan sudut R tertentu, di mana I ialah sudut tuju manakala R ialah sudut biasan. Okey, seterusnya sinar biasan ni apabila dari blok kaca keluar semula ke udara, dia akan membengkok sebagai sinar muncul. Okey, mengapakah keadaan ini berlaku? Berlaku pembengkokan cahaya apabila melalui medium yang berbeza. Pembengkokan ataupun pembiasan cahaya ni adalah disebabkan oleh perubahan laju cahaya di sempadan di antara dua medium yang berlainan ketumpatan optik. Okey, maksudnya di sini laju cahaya dalam udara tidak sama dengan laju cahaya dalam blok kaca. Okey, tapi laju cahaya dalam udara dengan udara samalah. Okey, sebab tu maksudnya sinar tuju dan sinar muncul adalah selari. Okey, kita nampak dia selari. Contohnya dia selari yang sebenarnya. Okey, disebabkan laju dalam medium yang sama adalah sama, tapi apabila medium yang berbeza, lajunya adalah berlainan. Okey, seterusnya. Apabila laju cahaya berubah semasa bergerak melalui dua medium, maka arah perambatan sinar cahaya juga turut
berubah. Okey, sekarang kita lihat pembiasan cahaya dari medium udara ke medium blok kaca. Okey, contohnya satu sinar tuju dari dalam medium udara apabila tiba dalam blok kaca, sinar biasanya membengkok mendekati garis normal. Okey, sinar cahaya tersebut membengkok ke arah garis normal, iaitu apabila cahaya merambat dari udara yang mana mempunyai ketumpatan optik yang lebih rendah ke blok kaca yang mempunyai ketumpatan yang lebih tinggi. Ianya akan membengkok mendekati garis normal. Okey, keadaan ini berlaku kerana laju cahayanya berkurang apabila cahaya merambat dari medium yang kurang tumpat ataupun ketumpatan lebih rendah kepada medium yang lebih tumpat ataupun ketumpatan optiknya lebih tinggi. Okey, seterusnya kita bandingkan di antara sudut 7i dengan sudut biasan R. Okey, kita buat perbandingan. Didapati sudut biasan R lebih kecil daripada sudut 7i ataupun sudut 7i lebih besar berbanding sudut biasan R. Okey, kita lihat pula pembiasan cahaya dari medium blok kaca ke medium udara. Okey, contohnya satu sinar tuju dari dalam blok kaca apabila keluar ke udara, sinar biasanya membengkok menjauhi garis normal. Okey, sinar cahayanya membengkok menjauhi garis normal apabila cahaya merambat dari medium yang mempunyai ketumpatan optik yang tinggi seperti blok kaca ke medium yang mempunyai ketumpatan optik yang rendah seperti udara. Okey, ini berlaku kerana laju cahaya bertambah apabila cahaya merambat dari medium yang mempunyai ketumpatan optik yang lebih tinggi kepada medium yang mempunyai ketumpatan optik yang lebih rendah ataupun dari medium yang lebih tumpat kepada medium yang kurang tumpat. Okey, seterusnya kita bandingkan di antara sudut 7i dan sudut biasan R. Okey, didapati daripada gambar tersebut kita dapat simpulkan bahawa sudut biasan R lebih besar berbanding sudut 7i ataupun sudut 7i lebih kecil berbanding sudut biasan R. Okey, satu kuantiti fizik yang kita boleh kira dalam fenomena pembiasan cahaya ni iaitu indeks biasan. Okey, indeks biasan ni digunakan untuk menentukan darjah pembengkokan alur cahaya apabila cahaya merambat dari vacuum ke suatu medium. Okey, indeks biasan ni didefinisikan sebagai nisbah laju cahaya di dalam vacuum kepada laju cahaya di dalam medium. Jadi daripada definisi ini kita boleh terbitkan formulanya. Indeks biasan untuk simbol indeks biasan iaitu N sama dengan laju cahaya di dalam vacuum ataupun simbolnya C, okay, bahagikan dengan laju cahaya di dalam medium V. Jadi maksudnya indeks biasan N sama dengan laju cahaya dalam vacuum C bahagikan dengan laju cahaya dalam medium V ataupun N sama dengan C per V. Okay. Kita semua maklum C ataupun laju cahaya dalam vacuum ni adalah tetap ataupun malar. Maka dalam pengiraan indeks biasan untuk N sama dengan C per V, kita gunakan nilai C adalah 3 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Okey, seterusnya satu info berkaitan dengan indeks biasan iaitu apabila ketumpatan optik meningkat, nilai indeks biasan N juga akan meningkat ataupun bertambah.
Okey, seterusnya apabila kita kira nilai n, jawapan untuk n ataupun indeks biasa ni adalah sama dengan 1 ataupun lebih daripada 1. Contohnya 1.33, 1. Lebihlah daripada 1, lebih daripada nilai 1.00. Maksudnya nilai yang paling rendah adalah 1.00. Okey, seterusnya nilai n ni bergantung kepada panjang gelombang lambda cahaya yang digunakan dan juga bergantung kepada suhunya. Okey, perubahan suhu juga boleh mengubah nilai indeks biasan n sesuatu bahan. Okey, kita perhatikan pula indeks biasan bagi beberapa medium dalam jadual yang diberi. Okey, perhatikan medium yang pertama iaitu vacuum dan udara mempunyai indeks biasan 1.00. Seterusnya, medium minyak zaitun mempunyai indeks biasan 1.46. Manakala medium perspex mempunyai indeks biasan 1.50. Okay, daripada senarai ini, medium intan mempunyai indeks biasan yang paling besar iaitu 2.42. Jadi daripada senarai ini, kita dapat simpulkan bahawa bagi medium yang berbeza, ianya mempunyai indeks biasan yang berlainan. Okey, seterusnya kita lihat kepada perambatan sinar cahaya dari air ke 3 medium yang berbeza. Okay, yang pertama, dari medium air ke medium perspex. Seterusnya, dari medium air ke medium kaca Flint. Dan yang ketiga, dari air juga ke medium intan. Okey, perhatikan nilai indeks biasan air adalah 1.33. Okey, N1 1.33. Dan sudut 7I adalah sama untuk ketiga-tiga keadaan ini iaitu 50 darjah. Okey, apabila sinar 7 dari air masuk ke dalam medium yang berbeza, kita perhatikan dia punya sudut R-nya, sudut biasanya. Bagi perspex, sudut biasanya 42.8 darjah. Manakala bagi kaca 37.9 darjah sahaja dan intan hanyalah 24.9 darjah sahaja. Kenapa keadaan ini berlaku? Keadaan ini berlaku kerana perhatikan dia punya indeks biasanya yang berlainan. Bagi perspex ianya mempunyai indeks biasan 1.50. Bagi kaca indeks biasanya 1.66, manakala indeks biasan bagi intan adalah 2.42. Jadi, bila indeks biasanya berlainan, ianya memberikan sudut biasa juga berlainan. Okey. Okey, berdasarkan kepada 3 keadaan tadi, didapati nilai N1 sin theta 1 adalah sama dengan nilai N2 sin theta 2. Okey, hubungan ini boleh dikaitkan dengan hukum Snell iaitu salah satu daripada hukum pembiasan cahaya. Okey, hukum pembiasan cahaya menyatakan bahawa apabila cahaya merambat di antara dua medium, didapati sinar 7, sinar biasan dan juga garis normal bertemu pada satu titik dan berada dalam satah yang sama. Okey, formula untuk hukum Snell adalah N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Di mana N1 adalah indeks biasan bagi medium yang pertama. Manakala N2 adalah indeks biasan bagi medium yang kedua. Seterusnya, theta 1 adalah sudut 7 dalam medium yang pertama dan theta 2 adalah sudut biasan bagi medium yang kedua. Okey, seterusnya jika formula hukum Snell ni kita letakkan N di sebelah kiri dan theta-nya sebelah kanan, kita akan dapat formula yang
mana N2 per N1 sama dengan sin theta 1 bahagikan dengan sin theta 2. Okey, apabila medium 1 adalah udara, jadi N1 bernilai 1. Manakala medium yang kedua ni adalah medium yang lain, maka N2 adalah N. Dan theta 1 adalah sudut 7I dan theta 2 adalah sudut biasan R. Okey, kita refer kepada hukum Snell, formulanya N2 per N1 sama dengan sin theta 1 per sin theta 2. Okey, kita gantikan nilai yang baru ni di mana N2 adalah N. Per dengan N1 nilainya 1 tadi, samakan dengan sin theta 1 adalah sin I. Per dengan sin theta 2 iaitu sin R. Okey, kita selesaikan N per 1 dapat N. Sin I per sin R. Kita permudahkan dia, kita akan dapat formula ini. N sama dengan sin I per sin R. Di mana I adalah sudut 7 dalam udara. Manakala R adalah sudut biasan dalam medium yang kedua. Jadi, yang ni adalah formula yang seterusnya untuk kita kira indeks biasan. Okey, kita boleh kira indeks biasan menggunakan N sama dengan juga sin I per sin R. Okey, seterusnya perhatikan gambar rajah di bawah. Okey, mengapakah sinar cahaya membengkok apabila memasuki blok kaca di sebelah kanan? Manakala sinar cahaya lurus di sebelah kiri. Perhatikan pembengkokan cahaya apabila memasuki blok kaca di sebelah kanan ini. Tetapi sebelah kiri ianya adalah lurus dari udara ke blok kaca keluar semula ke udara. Keadaan ini berlaku kerana ianya membelok ataupun membengkok disebabkan oleh sudut biasanya berubah. Sudut biasanya berubah ataupun sudut biasanya bergantung pada sudut 7 dan juga nilai indeks biasan bagi blok kaca ataupun medium yang kedua tersebut. Keadaan tiada pembiasan berlaku bagi gambar rajah sebelah kiri ni kerana I-nya adalah sifar. Jadi bila tiada sudut 7 maka sudut biasan pun sifar. Maka keadaan yang pertama sebelah kiri ni tiada pembiasan berlaku pada keadaan apabila I-nya adalah sifar. Tetapi jika ada sudut 7 di medium udara yang pertama ni, jika ada sudut 7 di medium yang pertama, maka akan ada sudut biasan pada medium yang kedua. Di sini berlakunya pembiasan cahaya. Kita bincang pula eksperimen 6.1 yang bertujuan untuk menentukan indeks biasan bagi blok kaca. Sila rujuk buku teks fizik tingkatan 4, muka surat 236. Indeks biasan ni ditentukan dengan pengukuran sudut 7 dan sudut biasan. Jadi, inference yang kita buat adalah sudut biasan bergantung kepada sudut 7. Dan hipotesisnya, semakin bertambah sudut 7, semakin bertambah sudut biasan. Radas yang digunakan adalah kotak sinar dengan plate celah tunggal untuk menghasilkan satu alur cahaya yang kecil. Seterusnya jangka sudut dan juga pembaris. Bahan yang digunakan adalah blok kaca, kertas putih dan juga pensel. Jadi cara yang digunakan untuk membuat eksperimen ini adalah kita letakkan sekeping kertas putih di atas meja.
Okey, kita lakukan eksperimen ni dalam bilik yang gelap untuk mendapatkan sinar tuju dan sinar muncul yang jelas kelihatan ya. Jadi pertamanya sebelum kita letakkan blok kaca di atas kertas putih, kita lukis dulu satu garisan luar yang lurus menggunakan pembaris. Seterusnya lukis satu garis normal. Okey. Dengan lukisan garisan putus-putus yang mana nilainya adalah bersudut 90 darjah ataupun berserenjan dengan garisan luar tadi. Dan kita labelkan dia dengan huruf O. Okey, seterusnya tentukan ukur sudut 7i dengan sudut tuju 20 darjah, 30 darjah, 40 darjah, 50 darjah dan 60 darjah. Dapatkan 5 nilai sudut tuju. Ingat ya, sudut tuju adalah sudut di antara garis normal dengan sinar tuju. Jadi kita dapatkan 5 garisan sudut tuju. Dan dapat yang tu kita pun letakkan blok kaca di atas kertas putih. Seterusnya, switch on-kan kotak sinar. Dia akan menghasilkan satu alur cahaya. Kita letakkan pada sudut 7i 20 darjah. Okey, seterusnya perhatikan sinar muncul yang muncul keluar daripada blok kaca. Okey, garisan contohnya garisan PQ ni. Kita pun lukis garisan PQ. Bila dapat garisan PQ, kita alihkan blok kaca ke tepi. Okey, alihkan blok kaca ke tepi. Seterusnya, kita tentukan ukur sudut biasan R menggunakan jangka sudut. Yang mana kita boleh sambung antara sinar biasan ni antara O ke P. Yang ni adalah sinar biasan. So, kita dapat ukur sudut R-nya di antara garis normal dengan sinar biasan sebagai sudut biasan. Dah dapat tentukan, dah dapat ukur R-nya, kita pun rekod dalam jadual. Okey, berapakah sudut biasan R bagi sudut 7i? 20 darjah. Okey, bila dapat dah sudut I 20 darjah, dapat dah sudut R biasanya yang sepadan. Seterusnya, ulang eksperimen dengan sudut 30 darjah, 40 darjah, 50 darjah dan 60 darjah. So, kita akan dapat semua sudut biasan R yang sepadan bagi setiap sudut I. Dah dapat dah sudut I, sudut R. Kita kira pula sin I dan sin R. Dan rekodkan kesemua nilainya dalam jadual seperti yang dipaparkan. Okey, kita lihat contoh keputusan bagi jadual yang dipaparkan dengan nilai sudut 7i. Sudut biasan R, sin I dan sin R yang tertentu. Pastikan penulisan nilai sin I dan sin R adalah nilai yang tekal. Iaitu contohnya dengan nilai 3 titik perpuluhan untuk kesemua sin I dan sin R yang kita kira. Okey, daripada keputusan dalam jadual, kita boleh analisis data dengan melukis graf. Contohnya melukis graf sin I melawan sin R. Sin I pada paksi Y, manakala sin R pada paksi X. Okey, skala yang kita pilih mestilah skala yang genap dan seragam. Seterusnya, untuk nilai sin I dan sin R, kita plotkan titik. Contohnya, yang pertama, 0.342 untuk sin I-nya 0.225 sin R-nya kan. Kita plotkan titik bagi kelima 5 titik tersebut. Yang kedua, titik yang ketiga 0.642, 0.423. Nilai yang keempat dan yang kelima. Okay, pastikan kita plotkan kelima-5 titik tu dengan betul. Seterusnya, kita lukiskan satu garis lurus penyesuaian yang terbaik, yang licin. Seterusnya, yang seragam di antara titik-titik ini, yang seimbang ya.
menggunakan pembaris panjang yang jernih dan juga pensel yang tajam. Okey. Bila dah siap garisan graf tersebut, kita boleh bincangkan data ini. Okey, daripada jadual yang kita tulis tadi, kita dapat katakan bahawa sudut biasan R lebih kecil berbanding sudut 7I. Okey, yang ini kita dapat perhatikan kan. Antara sudut 7I dan dengan sudut biasan R didapati sudut 7I adalah lebih besar berbanding sudut biasan R. Seterusnya, graf yang dilukis menunjukkan graf garis lurus. Bila graf garis lurus, kita dapat buat hubungan graf bahawa sin I berkadar terus dengan sin R ataupun sin I berkadar langsung dengan sin R. Okey. Okey, daripada graf kita dapat kira kecerunan untuk dapatkan nisbah di antara sin I dengan sin R. Yang mana N adalah sin I per sin R. Kita kira kecerunan graf. Ingat balik hubungan dia punya formula kecerunan graf iaitu Y2 tolak Y1 bagikan dengan X2 tolak X1. So, kita gantikan nilai. Kita kira kita dapat N sama dengan 1.54. Jadi, 1.54 ni adalah N blok kaca ataupun indeks biasan blok kaca. So, indeks biasan blok kaca dapat ditentukan dengan pengiraan dan juga penentuan sudut 7I dan sudut biasan R tadi. Okey. Seterusnya, langkah berjaga-jaga untuk eksperimen ini adalah kedudukan mata mestilah berserenjang untuk mengelakkan ralat paralaks. Okey. Mata berserenjang dengan apa? Ya, skala iaitu alat pengukurnya skala jangka sudut. Okey. Untuk mengelakkan ralat paralat supaya keputusan eksperimen dapat bacaan eksperimen adalah lebih jitu ataupun bacaan eksperimen adalah lebih tepat. Seterusnya, dalam nyata dan dalam ketara bagi subtopik pembiasan cahaya. Okey, perhatikan satu gambar rajah. Contohnya, seorang pemerhati berdiri di tepi sebuah kolam melihat seekor ikan berenang-renang di dalam kolam. Okey, dia berpendapat bahawa ikan yang dilihatnya berada dekat dengan permukaan air. Okey, namun sebenarnya kedudukan sebenar ikan adalah lebih dalam di dalam air kolam tersebut. Okey, persoalannya, mengapakah kedudukan imej ikan kelihatan lebih dekat dengan permukaan air? Kejadian ini berlaku kerana disebabkan oleh fenomena pembiasan cahaya. Okey, sinar cahaya dari ikan merambat dari air ke udara masuk ke mata pemerhati. Jadi di sini cahaya merambat dari air yang mana mempunyai ketumpatan medium optik yang lebih tinggi ke udara yang mempunyai medium optik yang lebih rendah. Jadi, menyebabkan cahaya dibiaskan menjauhi garis normal. Okey, pemerhati akan melihat sebenarnya sinar terbias itu mengikut garis lurus. Jadi, menyebabkan ia dapat melihat kedudukan imej ikan lebih dekat dengan permukaan air. Jom kita melukis gambar rajah sinar. Okey, perhatikan satu gambar rajah yang menunjukkan seorang jurulatih melihat kedudukan penyelam lebih dekat dengan permukaan air berbanding kedudukan sebenar penyelam tersebut. Okey, keadaan ini berlaku kerana sinar cahaya daripada penyelam dibiaskan menjauhi garis normal disebabkan oleh fenomena pembiasan cahaya. Okey, berbanding dengan seorang penyelam
melihat kedudukan jurulatih lebih tinggi berada di udara di atas permukaan air. Okey. Keadaan ini berlaku sebaliknya di mana sinar cahaya dari jurulatih dibiaskan mendekati garis normal. Okey, jadi bagaimana kita nak melengkapkan gambar rajah sinar ini? Okey, yang pertamanya kita lukis garis normal dengan garisan putus-putus di antara sempadan air dan udara ni. Okey, bila dah siap garis normal, kita pun lukis garisan yang lurus seperti yang dibincangkan tadi, kerana pemerhati akan melihat mengikut garis lurus. Gitu keadaannya. Okey, melihat mengikut garis lurus, maka imej yang terbentuk akan menjadi lebih dekat dengan permukaan air bagi imej penyelam, dan didapati imej jurulatih akan jadi lebih tinggi di udara di atas permukaan air. Jom kita lihat eksperimen 6.2 yang bertujuan untuk menentukan indeks biasan air menggunakan kaedah tanpa paraleks. Inference yang boleh kita buat adalah kedudukan suatu imej dipengaruhi oleh kedudukan objek dan juga indeks biasan medium yang berlainan. Seterusnya, hipotesis yang boleh dibina adalah dalam ketara bertambah apabila dalam nyata bertambah. Ataupun pernyataannya, semakin bertambah dalam ketara, semakin bertambah dalam nyata. Okey, seterusnya alat radas yang digunakan adalah yang pertama, bika 1000 ml. Seterusnya, pembaris, kaki retot dengan 2 penyepit. Okey. Dan bahan yang digunakan adalah gabus, 2 batang pin iaitu pin P1 dan juga pin kosong ataupun pin O, pita selofan dan juga air. Okey, prosedur dalam eksperimen ni adalah pertamanya kita susun alat radas seperti gambar rajah, di mana sebatang pin PO kita lekatkan daripada pita selofan dan lekatkan pada dasar bikar tersebut. Seterusnya kita isikan air ke dalam bikar sehingga kedalaman 6 cm. Okey, sehingga kedalaman dia ni 6 cm. Okey. Kedalaman ini dinamakan sebagai dalam nyata. Okey, kenyataannya air yang sebenarnya dalam nyata adalah yang mula-mula ni adalah 6 cm. Okey, seterusnya kedudukan pin 1 ni dilaraskan. Okey, dilaraskan untuk memerhati. Okey, pin 1 dilaraskan untuk memerhati imej pin P0 ni agar ianya adalah segaris. Segaris yang mana kita perhatikan secara menegak. Okey, secara menegak. Kedudukan pemerhati betul-betul di atas air secara menegak. Okey, supaya kelihatan segaris antara pin 1 dengan imej pin kosong. Pada aras ini, kedudukan pin 1 sama paras dengan imej pin kosong, yang tu kita namakan sebagai kaedah tanpa paraleks. Okey. Seterusnya, jarak Y dikira. Okey, perhatikan jarak Y. Jarak Y dikira di mana jarak di antara pin O di dasar bikar kepada imej pin PO yang dilihat secara menegak dengan pemerhati. Okey, bila dah dapat jarak Y, kita rekod dalam jadual. Okey,
dah dapat nilai Y untuk dalam nyata 6.0 cm ni, seterusnya kita ulang lagi eksperimen ni dalam nyata dengan kedalaman 7, 8, 9 dan 10 cm. Okey. Seterusnya kira juga dalam ketara dengan menggunakan formula di mana dalam ketara ni kita akan dapat dalam ketara dia punya simbol dia iaitu H, height dalam ketara H dalam ketara ya. Dengan kita lakukan pengiraan dalam nyata yang sebenarnya dalam nyata H ni tolakkan dengan Y yang kita kira tadi. Jadi H kecil sama dengan H besar tolakkan dengan Y untuk diisi dalam jadual. Okey, kita lihat pula keputusan dalam jadual yang dipaparkan. Contohnya, dalam nyata H besar, seterusnya pengukuran Y dan juga pengiraan dalam ketara H kecil. Okey, data dalam keputusan ni mestilah ditulis dengan titik perpuluhan yang sama dipunya bilangan titik perpuluhannya dan mestilah tekal untuk semua nilai. Jadi keputusan ni kita boleh analisis datanya dalam bentuk graf. Okay, contohnya kita lukis graf H melawan H iaitu H besar dalam nyata melawan H kecil dalam ketara. Okey. Jadi kita lukis graf seperti kaedah penyiasatan saintifik yang telah kita pelajari sebelum ini. Okey, daripada graf yang telah kita lukis, kita dapat bincangkan keputusannya. Okey, yang pertama kita dapati graf H besar melawan H kecil adalah bergaris lurus. Seperti yang telah dipaparkan pada kertas graf tersebut. Jadi, bila bergaris lurus, kita dapat buat hubungan bahawa H kecil berkadar terus dengan H besar. Ataupun dalam ketara berkadar langsung dengan dalam nyata. Okay, jadi nisbah di antara H2H ni, H besar dengan H kecil ni, iaitu nisbah antara H besar dengan H kecil ataupun H besar bahagikan dengan H kecil ni adalah malar. Ataupun bersamaan dengan nilai indeks biasan. Okay, jadi untuk dapatkan nilai indeks biasan ni, kita kira dengan formula iaitu N sama dengan H besar bahagikan dengan H kecil. Iaitu kita dapat kira daripada nilai kecerunan graf. Kita ukur ataupun kita kira kecerunan graf ni dengan formula yang biasa kita kira dan kita gantikan nilai dan seterusnya kita akan dapat nilai kecerunan graf ni. Contohnya untuk graf ni adalah kita dapat N sama dengan 1.32. Jadi maksudnya 1.32 tu adalah indeks biasan bagi air. Gitu. Jadi jika air digantikan dengan minyak contohnya. Air digantikan minyak. Iaitu minyak masak. Kecerunan graf lebih besar. Kerana indeks biasan minyak lebih tinggi daripada air. Okey, seterusnya langkah berjaga-jaga dalam eksperimen ini adalah kedudukan mata kita semasa kita buat eksperimen mestilah pada aras yang sama dengan skala pembaris. Okey, mata mesti sama aras dengan skala alat yang digunakan untuk pengukuran iaitu pembaris bagi mengelakkan ralat parallax error kan. Jadi kaedah tanpa parallax ni ataupun tanpa parallax ni boleh digunakan untuk menentukan kedudukan imej yang tepat ataupun yang betul. Okey, kita rumuskan senarai formula dalam fenomena pembiasan cahaya. Yang pertama, formula yang pertama adalah berkaitan dengan hukum Snell yang telah kita bincangkan iaitu N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Okey, seterusnya formula yang digunakan untuk mengira indeks biasan N. Okey, yang pertama iaitu N sama dengan laju cahaya dalam vacuum bahagikan dengan laju cahaya dalam medium, iaitu N sama dengan C per V. Seterusnya, jika kita tahu sudut 7i
Dan sudut biasan R, kita boleh guna formula ni iaitu N sama dengan sin I per sin R. Dan yang terakhir untuk kira indeks biasan N iaitu N sama dengan dalam nyata bahagikan dengan dalam ketara. Iaitu H besar bahagikan dengan H kecil. Okay, dalam nyata, dalam ketara ni contohnya dalam sebuah bekas, contoh tadi kan, dalam bekas tadi yang kita letakkan, isikan dengan air. Bila isikan dengan air, kita letakkan satu objek di dasar bikan contohnya. Okay, yang tu adalah dalam nyata, H besar. Okay, bila kita lihat image, didapati imejnya berada pada bahagian atas. Kan? Lebih cetek ataupun lebih dekat dengan kita kan? Yang tu adalah dalam ketara. Okay, kita ambil ataupun kita ukur daripada permukaan air. Dalam ketara, jarak daripada permukaan air ke imej. Seterusnya, dalam nyata adalah jarak daripada permukaan air kepada objek. Okey, yang tu kenyataannya. Tapi ketara di mata lebih dekat. Jadi, untuk yang terakhir ni, N sama dengan dalam nyata, H besar bahagikan dengan dalam ketara, H kecil. Jom kita selesaikan pula masalah yang berkaitan dengan fenomena pembiasan cahaya. Okey, kita perhatikan satu contoh pengiraan yang cikgu ambil daripada buku teks fizik tingkatan 4 muka surat 240. Okey, perhatikan rajah yang diberi menunjukkan satu sinar cahaya merambat dari udara ke dalam bahan plastik pada sudut 60 darjah. Diberi indeks biasan plastik adalah 1.49 dan hitungkan sudut biasan R-nya. Okey, dan satu lagi yang kedua, hitungkan kelajuan cahaya dalam plastik. Okey, seterusnya jom kita selesaikan sama-sama. Okey, perhatikan soalan A. Macam mana kita nak kira? Yang pertama, kita senaraikan dulu maklumat yang diberi dalam bentuk simbol. Okay, contohnya soalan A, bagi A, maklumat yang diberi dalam soalan adalah yang pertama 60 darjah iaitu sudut I. Jadi I sama dengan 60 darjah. Maklumat lain yang diberi adalah indeks biasan plastik iaitu N sama dengan 1.49. Dan yang kita nak kira adalah R sama dengan berapa. Jadi daripada I, N dan R, kita boleh guna rumus N sama dengan sin I per dengan sin R. So, kita nak kira R, kita bawa sin R ni ke sebelah kiri. Jadi, sin R sama dengan sin I perkan dengan N. Okey. Jadi, sama dengan sin I tadi adalah 60 darjah. Bahagikan dengan nilai N 1.49. Okey, so kita nak R sahaja. Jadi R adalah sin yang biasa bila daripada sebelah kiri ke sebelah kanan dia akan jadi sin negatif 1. Okey, sin negatif 1 iaitu untuk nilai sin 60 darjah bahagikan dengan 1.49. Jadi untuk selesaikan pengiraan ni, kita kena selesaikan dulu sin 60 bahagikan dengan 1.49. Dapat nilai ni barulah shift sin dia. Iaitu sin negatif 1 kan. Baru dapat R-nya. Dan bila kita kira tekan kalkulator hati-hati, dapat R-nya iaitu dengan nilai 35.54 unitnya darjah. Betul unit darjah sebab sudut tujunya 60 darjah. Jadi sudut biasanya 35.54 darjah. Okey. Seterusnya. Soalan B, dia nak laju cahaya. Laju cahaya
simbolnya adalah V. V berapa? Jadi formula yang kita nak gunakan adalah apa dia? N sama dengan C per V. Iaitu N adalah nilainya, tadi 1.49 ya. Sebab kita nak kira V, so kita bawa V ni ke kiri, kita tukar dulu formula dia, iaitu V sama dengan C per N. Dan kita gantikan nilai dia. C kita dah maklum, nilainya adalah 3 darab 10 kuasa 8 bagikan dengan nilai N yang diberi 1.49. So, kita tekan kalkulator, bagikan nilai dia, selesaikan secara matematik. Dan last kali V kita akan dapat nilainya 2.01 darab 10 kuasa 8, unitnya meter per saat. Okey, itu jawapannya. Mudah kan? Okey, jom kita tengok pula kepada contoh yang kedua. Okey, soalannya, apabila sekepi shilling diperhatikan di dalam sebuah bika yang mengandungi suatu larutan, imej shilling kelihatan pada satu ketinggian yang sama dengan 2/7 kedalaman larutan itu. Berapakah indeks biasan larutan itu? Oh, ya, mencabar juga ya soalan macam ni. Sebab tidak diberi nombor yang lain, hanya 2/7 kedalaman larutan tersebut. Mencabar soalan ini. Jom kita selesaikan sama-sama. Okey, bagi soalan yang mencabar seperti ini, sebaiknya kita lukis dahulu untuk menunjukkan apa maklumat yang diberi. Okey, maklumat yang diberi adalah 2/7 kedalaman imej shilling diperhatikan. Jadi maksudnya imej shilling daripada dasar bika tu adalah 2/7 kedalaman. Kedalaman sebenar adalah H besar untuk suatu larutan tersebut. Jadi di sini kita dapat kira kedalaman ketara H kecilnya. Iaitu kedalaman ketara kita kaitkan dengan kedalaman nyata. Jadi kita akan dapat nilai dalam ketara H samakan dengan keseluruhan jumlah kedalaman iaitu H besar. Kita tolakkan dengan 2/7 kedalaman imej bagi shilling kelihatan tersebut tadi kan. Okey, tolakkan dengan 2/7 H besar. So, bila kita tolakkan, kita dapat nilai 5/7 H. Okey, dah dapat dah. Andaian bagi H kecil iaitu dalam ketara. So, kita boleh kira indeks biasan larutan. Okay, indeks biasan larutan iaitu N sama dengan, kita nak guna formula apa untuk indeks biasan ni? N sama dengan H besar per dengan H kecil. So, H besar, gantikan nilai dia. H besar adalah H besar. H kecil yang kita kira tadi dapat 5/7 H besar. So, selesaikan secara matematik, kita akan dapat 7/5. Tekan kalkulator, selesaikan soalan ni. 7 bagi 5 dapat 1.4. Jadi, indeks biasanya adalah 1/4. Apakah unitnya? Indeks biasan tiada unit sebab dia adalah satu nilai yang tiada unit. Dia hanya nombor sahaja. Dia tiada unit. Okey, yang terakhir, selesaikan soalan latihan formatif 6.1 daripada buku teks muka surat 241. Kamu selesaikan 2 soalan sahaja iaitu soalan 1 dan 2. Okey, macam biasa ya. Selesaikan soalan latihan. Okey, sampai setakat ni dulu untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam subtopik-subtopik yang akan datang. Terima kasih kerana like, komen, share dan juga subscribe Cikgu Najwa Channel.
Terima kasih kerana menekan loceng notifikasi untuk mendapatkan video-video yang terbaru. Anda semua pelajar yang cemerlang. Terima kasih semua. Bye.